Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, hari ini adalah subhanallah, ya, di mana kita mendapat sesuatu, ya, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila sesuatu perkara itu kita bertabayun, ya. Hari ini satu hari, ya, ustazah dengan ustaz, ya, cuba, ya, bertabayun. Yang ni kita bertabayun, ya, alhamdulillah, ya, kita pergi ke JAKIM, ya. Subhanallah, bila bertabayun, ya, dia menghasilkan sesuatu yang subhanallah. Itulah yang diajar oleh Rasulullah SAW, yang diingatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apabila kita dengar sesuatu perkara, hendaklah kita bertabayun. Jadi besarnya nilai kalau kita semua mengamalkan bertabayun, ya, insya-Allah, ya, dia akan menghasilkan sesuatu. Tidak akan mudahnya, ya, fitnah ini berleluasa dan sebagainya. Ya, jadi untuk kita tidak membuangkan masa, hari ini kita akan belajar, ya, tentang kita akan belajar sesuatu, iaitu tentang bimbingan Rasulullah SAW, bagaimana pandangan Al-Quran, ya, tentang merawat kata bahagian penyakit, ya, pembahagian penyakit dan sebagainya. Jadi kita nak tahu, ya, dalam perubatan sunnah Rasulullah SAW ni, rupanya bahagian penyakitnya ada berapa. Jadi kita tahu, ya, supaya kita menuntut ilmu, ya, memberi manfaat dan sebagainya. Jadi di sini saja nak memberi peringatan awal kepada semua pesakit-pesakit sunnah, ya. Ada sesuatu yang saya nak beritahu. Jadi kita tumpu pada kelas untuk kita belajar, ya, tumpu pada kelas untuk kita belajar. Dan juga Ustazah nak beritahu kepada semua pesakit-pesakit sunnah, ya, abaikan, ya, komen-komen yang tidak baik dan kita tumpu kepada isu pembelajaran kita. Kecuali kalau ada mereka yang komen melampaui batas, ya, mengatakan sesat dan sebagainya, ya, tolong screenshot komen tu, ya, untuk kita, sesuatu orang tuduh kita, ya, benda yang kita tak buat, ya, benda itu boleh didakwa. Ya, benda itu boleh didakwa. Kenapa? Itu adalah fitnah. Ya, benda itu adalah fitnah dan sebagainya. Jadi kita tak perlu nak banyak berhujah dengan macam itu, kita screenshot aja. Biar nanti, ya, urusan tu kita serah saja kepada mereka yang tahu bab undang-undang ni. Jadi kita ajar mereka dengan undang-undang, tak payah nak berdebat. Jadi apa yang Ustazah nak ajar pesakit sunnah, cuba apa yang Ustaz sampaikan ilmu, cubalah apa yang Ustazah sampaikan ni, you buat notah tu, dalam komen-komen. Lebih baik kita penuhkan notah-notah komen kita, dengan pembelajaran, supaya dapat kongsi pada orang yang masuk tengah-tengah atau orang yang masuk ujung-ujung, Jadi kita pedulikan yang lain-lain tu. Mereka nak cakap apa, abaikan, dan kita lebih banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau komen kita tu, kalau orang kata tak kepada guru mereka, kita lebih kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jadi kita membesarkan, berselawat ke atas Nabi. Setiap komen-komen tu kita membesarkan, selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan sambil tu kita selitlah setiap nota-nota, supaya setiap nota ini akan memberi manfaat kepada orang-orang yang baru, mungkin pertama kali mendengar tentang perubatan cara sunnah Rasulullah SAW, Jadi ini adalah sesuatu yang subhanallah, akan memberi kehebatan yang luar biasa. Jadi saya ingatkan semua pesakit-pesakit sunnah, jangan kita berdebat dengan mereka dan tumpu kepada ilmu. Dan komen yang tidak baik, yang menuduh, memfitnah, unsur kata ini daripada ajaran sesat ke ayapin, tolong screenshot. Jadi lambat atau laun biar undang-undang yang bertindak. Jadi kita biarkan undang-undang itu bertindak. Okey, jadi di sini juga, Ustazah nak kenalkan, iaitu Biadota, YDP Persatuan Perubatan Sunnah. Sebab hari ini kita akan belajar bagaimana bimbingan Rasulullah SAW, bagaimana menurut Al-Quran, merawat penyakit zahir dan batin. Zahir dan batin, penyakit zahir dan batin. Bagaimana, kategori-kategori merawat penyakit ni. Jadi Biadota YDP Persatuan Perubatan Sunnah kita, iaitu Ustaz Haji Zaidi bin Tohirin, kita kenalkan Ustaz Haji Zaidi bin Tohirin. Jadi biar kita kenal, siapa Ustaz Haji Zaidi bin Tohirin kita ni.
biar kita tahu ya, supaya ya ini kita mendapat info yang tepat ya, dan kita tahu siapa guru kita dan sebagainya ya. Mula mendapat pendidikan awal di Sekolah Sultan Abdul Samad Banting dalam aliran sains dan melanjutkan pelajarannya ke UTM dalam jurusan kejuruteraan jentera, tapi disebabkan tidak berminat ya, beliau lebih berminat dan tukar aliran ya ke dalam ke pengajian pondok untuk mendalami ilmu-ilmu Islam ya, iaitu memulakan pendidikan agama di Pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Lepas tu ya mengambil Pak Senawi di Madrasah Nadah Bukit Besar Kedah dan melanjutkan ke Universiti Al-Azhar dalam bidang pengajian Islam dan bahasa Arab, dan mengikut daurah musim panas di Darul Mustafa Hadramaut Yaman bersama Habib Omar Al-Hafiz, dan mengikut daurah Tahfizul Quran di Karachi, Pakistan, dan guru di Sekolah Menengah Agama Tinggi Sungai Manggis, Selangor, dan juga penolong pengurus Pusat Agihan Zakat Selangor, iaitu MAIS ya. Jadi pernah bekerja sebagai penolong pengurus Pusat Agihan Zakat Selangor dekat MAIS ya. Dan juga penyelaras masjid daerah Gombak, dan guru hadis beliau oleh Syekh Abdul Hadi Karsah. Yang ini kita akan lihat ya, insya-Allah, alhamdulillah ya, guru hadis setelah sekian nama, maknanya guru hadis yang mengajar YDP Persatuan Perubatan Sunnah kita ini datang ke Malaysia. Maknanya beliau datang ke Malaysia, akan ada di Maulid ni akan berada di Pondok Tampin. Ya, ada di Pondok Tampin, dan anda berkenalan lah ramai-ramai ya, berkenalan dengan guru daripada Syria, Syekh Abdul Hadi ni ya, kenal ya guru hadis ni ya. Jadi kita dapat berkenalan daripada guru hadis ya, yang mana daripada Syria ya, salah satu guru ustaz, dan juga Dr. Omar Hashim ya, daripada Universiti Al-Azhar, dan juga yang ini ya, di sinilah kita bersama-sama berkenalan ya dengan YDP Persatuan Perubatan Sunnah Atiqun Nabawi. InsyaAllah kalau saya kata dengan Ustazah nanti saya akan ceritalah kemudian Ustazah nak kita tumpu kepada ilmu pembelajaran kita, satu ilmu mudah-mudahan memberi manfaat. Bagaimana kita nak kenalkan kategori penyakit-penyakit, apa dia penyakit zahir dan apa dia penyakit batin dan sebagainya. Okey, jadi semua banyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu ini memberi berkat dan kebaikan kepada semua yang mendengar ya, terutama ya pesakit-pesakit sunnah. Dengarlah ya, jangan sekali-kali kalian semua seperti mereka. Jadi banyakkan berselawat ke atas Nabi dengan komen-komen untuk memujuk hati kita. Dengan selawat ke atas Nabi, mudah-mudahan ya Allah lembutkan hati-hati mereka, dan kita semua ya mencintai Rasulullah SAW, bukan mencintai lebih sesuatu yang lain, lebih daripada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan mereka diingatkan dengan Rasulullah SAW sebaik-baik ikutan. Okey, saya serahkan pada YDP Persatuan Perubatan Sunnah kita, Ustaz Haji Zaidi bin Tahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala, pentadbir sekalian alam, pengurus kerajaan langit dan juga bumi, pencipta alam ghaib dan juga alam nyata, penyembuh kepada segala penyakit zahiran wa batinan, penyakit zahir dan penyakit batin. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat kepada sekalian alam, penunjuk jalan kebenaran, imam kepada para nabi dan juga rasul salawatullahu alaihim, qudwah dan juga ikutan sekalian manusia dan juga jin, pembawa syafaah di yaumil qiyamah. Selawat dan salam juga kepada kaum keluarganya yang tercinta,
para sahabat yang berjuang menegakkan panji-panji Islam, dan seluruh ulama-ul amilin yang berjasa di sepanjang ukiran sejarah yang penuh kegemilangan. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, sekali lagi kita dapat bersua dan kita sama-sama bincangkan tentang perubatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada kitab At-Tib An-Nabawi karangan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, guru kepada satu tafsir, tafsir yang terkenal, tafsir Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir itu adalah salah seorang murid kepada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini. Jadi maknanya guru dan muridnya ni memang ulama besar. Jadi kitab yang sudah berusia hampir 700 tahunan ini menceritakan tentang perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menandakan bahawa di dalam Islam ini ada perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah bila kita selidiki, baca kitab-kitab muktabar ini, memberi kefahaman yang jelas kepada kita bahawa di dalam agama kita ada perubatannya. Bukan bermakna kita nak memusuhi ataupun kita menolak perubatan yang lain. Cuma kita nak cerita di dalam Islam ada perubatan. Jangan sampai kata dalam Islam tidak ada perubatan. Dan jangan sampai ada yang mengatakan Nabi SAW tidak peduli ataupun tidak ambil tahu tentang soal perubatan, serah kepada orang lain. Tidak. Daripada sini malah dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari telah meletakkan satu bab tentang tip, tentang perubatan. Satu bab khas yang menceritakan tentang hadis-hadis bagaimana Nabi SAW sendiri memberikan solusi di dalam perubatan ini apabila sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW sakit dan Nabi SAW memberikan solusinya. Kena buat macam mana, kena makan apa, semuanya ditunjukkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan mudah-mudahan kenapa kami pilih kitab ini, kerana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini adalah di antara ulama yang tegas di dalam pemilihan hadis-hadis. Jadi hadis-hadis yang dipaparkan di sini kebanyakannya bersumberkan kepada hadis sahih. Kemudian kalaupun ada hadis-hadis yang derajatnya di bawah sedikit, tetap itu semua setelah didahului dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi hadis-hadis yang martabatnya rendah sedikit tu menguatkan hadis yang sahih itu. Barangkali di hadis yang kemudian itu ada masalah di sudut periwayatan, bukan bermakna makna hadis itu terbatal, tidak. Jadi ada keadaan-keadaan begitu. Jadi ahlu hadis sahaja yang tahu. Jadi Imam Ibn Qayyim ni adalah orang yang kuat berpegang kepada hadis-hadis yang hadis-hadis yang sahih. Jadi bila kita baca kitab-kitab ni, insya-Allah tahyul, perubatan cara tahyul, perubatan yang tidak ada sandaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditapis oleh pengarang kitab ini. Jadi kena fahamlah. Jadi cantiklah, baguslah. Maknanya ada ulama yang tahu tentang hadis-hadis, mana yang boleh dirujuk, mana yang tak boleh dirujuk, telah dibuat satu kitab tentang perubatan. Begitu juga dengan kitab yang kami perkenalkan sebelum ni, kitab tajuknya sama, kitab Tibun Nabawi karangan Al-Hafiz Abi Nu'aim. Itu kitab tu lagi lah kitab lama, dikarang pada tahun 400-an Hijrah.
Ya, kalau kitab ini tahun 700-an, ya. Yang itu 400-an. Jadi itu lagi lama, ya. Dan masih hampir, ya, dengan, ya, zaman, ya, Nabi SAW lebih kurang ditinggalkan 400 tahun saja berbanding dengan kita yang sudah 1400 tahun. Nah, ya, kitab Al-Hafidh, ya, Abi Nu'aim itu, ya, baru, ya, 400 tahun, ya, jaraknya dengan, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan, ya, di sana, ya, Al-Hafidh, ya, Abi Nu'aim telah, ya, mengarang sebuah kitab yang berjudul Tibbun Nabawi, ya, perubatan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi mudah-mudahan umat Islam, ya, tidak, ya, bersangka, ya, yang tidak baiklah, ya. Jangan bersangka tidak baik. Dahulukan husnuzan, ya. Jangan terus kepada su'uzan, ya. Husnuzan. Ada kalanya, ya, ilmu ni luas, ya. Ada kalanya ilmu, ya, yang kita tak tahu, ya. Jadi kalau kita tidak tahu dalam bab-bab tertentu, merendah diri lah, ya. Merendah diri, barangkali, oh, saya belum temu lagi kitabnya begini, ya. Jadi jangan komen, ya. Jadi bila komen nanti, ya, dulu saya dah tunjuk dah kitab tu yang tentang kutu tu, saya dah tunjuk dah kitab tu, ya. Tapi ialah antum semua tak dapat, ya, kitab tu. Jadi baru-baru ni ada, ya, ada orang, ya, di luar sana, ya, dia cari kitab tu, ya, dan dia, ya, melihat betul, ya, ayat-ayat tu, ya, ayat-ayat tu. Jadi, ya, kita bukan sembrono, ya, bukan sekadar kita melontarkan fikiran, buah-buah fikiran kita semata-mata, tidak, ya. Kami rujuk, ya, kami ada rujukan daripada, ya, kitab-kitab, ya, dan alhamdulillah, ya, saya selepas ini, ya, insya-Allah, ya, mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan pada kita, ya, untuk berjumpa dengan sesiapa yang, ya, syak dan ragu kepada kita, ya. Kita yang cari dorang, kita cari dorang. Macam Jaki kita pergi kepada dia supaya kita nak biar semuanya jelas, ya. Tidak ada lagi benda-benda yang, ya, jangan dengar pada benda fitnah tu, ya, ditaburkan benda-benda fitnah tu, insya-Allah. Ya, sebab kita nak benda yang lebih baik, ya, sebab kita nak masyarakat itu, ya, menerima maklumat yang betul dan tepat. Itu yang kita nak. Ya. Jadi kita bawakan kitabnya sendiri, ya. Jadi bila kita bawa kitab, ya, barulah semuanya termangu-mangu, ya. Ya, kita bukan cakap kosong, ya. Mudah-mudahan, ya, Allah beri kekuatan, ya, kepada kami untuk, ya, kami nak ziarah dan kita nak bersilaturahim, ya, dengan, ya, mana-manalah, ya, insya-Allah, ya. Ini satu permulaan barulah. Kita kata permulaan baru, benda yang pelik dianggap satu benda yang pelik, subhanallah, ya, bila kita cakap alhamdulillah, daripada perjumpaan demi perjumpaan ni, maknanya responnya semuanya masya-Allah, ya, sangat baik, ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, ya. Seperti semalam, ya, ada orang mempertikaikan, ya, cuba nak taburkan fitnah, ya, bahawa, ya, ustazah dan juga saya, ya, tidak ada sijil, tidak ada pendidikan agama. Tak ada pendidikan agama. Dia kata tak ada background agama. Dia kata ustazah tak ada background agama, ustaz tak ada background agama. Ya, masya-Allah, ya. Tak apalah, sebenarnya tak adalah pesangat, ya. Tetapi apabila anda kongsikan benda maklumat yang tidak betul, ya, kalau betul hukumnya apa? Mengumpat. Kalau tak betul, dah jatuh apa? Fitnah. Ya, tak betul, ya, fitnah. Ya, jadi orang akan share, ya, orang akan share tu, semuanya itu di atas dasar fitnah semata-mata, ya. Jadi jauhilah, ya, daripada fitnah, ya. Jadi di belakang saya ni, ya, ada satu poster, ya. InsyaAllah pada hari Sabtu Ahad ini, ya, 24 hari bulan, akan ada satu program, ya, Maulid, ya, yang akan dihadiri oleh, ya, guru yang pernah mengajar saya tentang, ya, hadis, ya. Masya-Allah, ya. Sebelum ini saya sebut nama dia, Ustazah duk sebut biografi, ya, belajar hadis dengan, ya, Syekh Abdul Hadi, ya, Kharsah, ya, dan alhamdulillah, ya, saya pun tak sangka, ya, saya pun tak tahu yang dia nak hadir ke Malaysia ni, saya tak tahu, ya. Sebab tu saya pun, ya, tak tunggulah sampai di airport tu, ya. Wah, saya dengan airport ni dekat je, ya. Tapi saya tak tahu, ya, ada program rupanya, ya, saya tak tahu.
cuma pagi-pagi tadi ya, bila saya tengok ya, apa ni, Syekh Abdul Hadi Kharsah dah sampai dah ya ke airport apa ni, KLIA ya. Alhamdulillah, rupanya ada program, insya-Allah kepada sahabat-sahabat yang ada ada apa ni, ada masa ya, kita ambil berkat lah Ya. di saat kita ni ditimpa musibah ya, di saat ditimpa musibah. Dan satu lagi Ha, ya, setelahnya di bumi Syam, di bumi Syria ya, ramai ulama-ulama yang telah ya meninggal dunia, ada yang dibunuh, ada yang ditangkap ini. Masih Tetapi ada. alhamdulillah masih Ada. ada ulama ya, ulama besar ni ya, yang daripada ahli sunnah wal jamaah ya, masih lagi ya bertahan ya. Dan sekarang ya ulama Syria tu ya datang ke bumi Malaysia, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya, insyaallah ya, hilang rindu. Itulah kalau kita ingatkan ya, ramai-ramailah kita sama-sama ya di keadaan Malaysia kita kan di apa, musibah oleh Allah Taala ya, peringatan dari Allah Taala. Dan sebaik-baiknya ya, marilah kita sama-sama ya, kalau kita bersama dengan, kita berkumpul bersama-sama dengan ya ulama, kita panggil dia ulama lah. Kalau orang ni kita panggil dia ulama lah ya. Maknanya bila kita berjumpa dengan ulama, kita bersalam dan kita bersama-sama berkumpul ya, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ya Allah Taala ya angkat musibah ya, dan angkat musibah dan mudah-mudahan inilah apabila datangnya ulama, maka ya bumi ini pun akan menjadi aman semula. Jadi balak-balak musibah Allah angkat balak. Jadi berkat ya bila kita ada ulama. Sebab tu kita dengan ulama ni ambil, kalau ulama ada ya peluang, peluklah dia. Kalau lelaki lah, kalau perempuan tu janganlah kan. Perempuan tu tak perlulah. Jadi kita nak makna lelaki ya ambil peluang. Bersalam ya dengan ulama-ulama yang mudah-mudahan tolong dia bersama-sama berselawat dan doa, dia doakan Malaysia ya, supaya negara kita ini diangkat oleh Allah Ta'ala balak dan musibah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat balik kembali kepada Allah dengan bertaubat dan kita memperbaiki ya amal kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sebelum kita berjumpa dengan Allah Ta'ala, nanti kita takut ya kekurangan harta, kehilangan harta di dunia itu adalah sebagai satu peringatan untuk kita. Tetapi bayangkan kalau kita fitnah orang, mengumpat orang ya, kita berasa amal ibadah kita banyak, tetapi ya amal ibadah kita boleh hilang. Kita bawa kepada Allah Ta'ala, hilang amal ibadah kita. Itu yang Allah nak ingatkan kepada kita semua. Kalau kita kehilangan harta pun kita terasa, tapi bila besok hari di akhirat, segala amal-amal kita, yang orang yang kita umpat, yang kita keji, yang kita kutuk, semuanya ya, amalan yang kita rasa ya, itu akan hilang sekelip mata. Takkah itu merugikan kita? Jadi sama-samalah kita beristighfar ya, jauhi ya perbuatan-perbuatan fitnah, sebarkan fitnah dan sebagainya. Jangan pula besok kita balik kepada Allah, amalan kita kosong di sisi Allah Ta'ala. Okey, saya serahkan pada Ustaz. Kita dengar, tengok sekejap ya, apa ni, Selamat kehadiran ya Syekh Abdul Hadi Kharsah. Alhamdulillah ya. Jadi apa ni, kita sama-samalah ya meraihkan ya kehadiran ya seorang ya orang alim ya. Ini baru level ni memang ulama lah ya. Ulama yang sebenar lah. Syria. Dan beliau juga pernah ya apa ni, belajar di Universiti Al-Azhar ya. Jadi dia pun keluaran daripada ya Universiti Al-Azhar ya. Kemudian dia banyak bertalaqi ya dengan ya ulama-ulama ya, khususnya dalam bidang ya tasawuf dan juga bidang hadis ya. Jadi
alhamdulillah ya dapat Allah Taala pertemukan ya dengan ya seorang ya alim ya dan dapat ya saya mencedoklah ya ilmunya ya walaupun sedikit ya. Beliau umpama lautan lah ya, dapatlah juga sedikit ya ilmu ya tentang ya hadis ini ya. Jadi alhamdulillah ya dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah kita sambung ya. Pada malam ini kita bicarakan tentang ya pembahagian ya sakit di dalam Al-Quran. Jadi ya ramai orang baca Quran ya, tidak kurang juga yang hafaz Quran ya, tetapi ya dalam memahami ya Al-Quran itu ya perlu kepada ya penguasaan bahasa Arab ya supaya kita dapat tahu ya apa yang dibicarakan di dalam Al-Quran. Nak baca Quran tu bagus tak? Bagus. Ya, kita tak kurangkan lah ya derajat orang baca Quran, pasti ada pahala. Ada pahalanya apa gini ya. Tetapi Al-Quran bukan semata-mata untuk dibaca ya. Allah Taala turunkan Al-Quran itu yang lebih ya besar lagi ialah agar ya diamalkan ya ilmu di dalam Al-Quran, difahami dan diamalkan. Ya, itu sebenarnya tujuan Al-Quran ya. Walaupun kita membaca tu ya, pasti akan mendapat ganjarannya. Baca Quran itu pun segala satu khair, satu kebaikan ya. Apatah lagi ya orang yang memahami Al-Quran, dia faham ayat-ayat Al-Quran dan dia beramal dengan ayat Al-Quran, itulah dia ya al-gharad ya ataupun tujuan ya raisiyah ya, tujuan utama ya kita ya beriman dengan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran mestilah diamalkan, ditegakkan ya. Jadi ya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ya telah menyebutkan ya al-marad nau'an ya, kata imam ya. Penyakit ini ada dua bahagian ya. Maradul qulub wa maradul abdan ya, kata dalam kitab ini ya. Penyakit ini ada dua bahagian. Yang pertamanya maradul qulub ya, penyakit yang dibangsakan dengan jantung hati ni ya. Jadi al-qulub itu sebenarnya ialah ya jantung hati ya, bukan hati tu ya. Kalau hati ni di sini ya, dalam bahasa Arab dipanggil kibdah ya, kibdah ya, tetapi qalb ya ialah jantung ya. Jadi orang Melayu sebut jantung apa qalb ni ya, biasanya sebut hati-hati, tapi ya yang dimaksudkan ialah qalb ya. Dalam orang putih panggil apa? Had ya, orang putih panggil had ya. Jadi ya pertamanya ialah penyakit ya jantung hati ya. Dalam Al-Quran disebut ya maradul qulub, dan yang keduanya maradul abdan ya. Penyakit yang kedua ialah penyakit ya tubuh badan manusia ya, ataupun kita boleh sebut penyakit zahir dan juga batin. Zahir itu penyakit tubuh badan ya, yang berkaitan dengan tubuh badan kita, dan batin itu ialah ya penyakit ya maradul qulub ya, penyakit jantung hati. Wahuma madhkurani fil Quran ya, kedua-duanya penyakit jantung hati dan penyakit tubuh badan ni ya disebut di dalam Al-Quran ya. Jadi jangan kata ya Al-Quran ini tidak bicara soal sakit, apa penawarnya ya, apa ubatnya ya. Tidak, salah tu ya, pemahaman tu tak betul ya. Jadi ya di dalam Al-Quran juga Allah Taala bicara tentang sakit ya, sama ada sakit batin, sakit jantung tu tadi ya, dan juga penyakit zahir ya, penyakit tubuh badan. Jadi ya wa maradul qulub nau'an ya. Kemudian ya tadi dah zahir dan batin ya. Kemudian penyakit qulub pula ya, penyakit jantung hati ni pula ya terbahagi kepada dua nau'an ya, terbahagi kepada dua lagi. Tadi ya apa ni dalam Quran ya disebut penyakit ada dua. Satu penyakit ya yang dibangsakan kepada jantung hati, yang kedua penyakit yang dibangsakan kepada tubuh badan. Baik, penyakit jantung hati ni pula terbahagi kepada dua, pecah kepada dua juga ya.
Jadi boleh buat rajah lah ya, boleh buat gambaran tu ya. Mula-mula pecah dua ya. Kemudian penyakit jantung hati itu pula terbahagi kepada dua ya. Yang pertamanya ya, maradu syubhatin wasyakin ya. Yang pertamanya ialah penyakit syubhah ya, penyakit syubhah ya, penyakit ragu-ragu ya, dan juga syak ya, samalah ya, penyakit ya syak, ragu-ragu ya. Itu jadi orang yang ragu-ragu ni ya, sebenarnya orang ni terkena penyakit ya, penyakit ragu ya, penyakit ragu. Ya ke tidak, ya ke tidak, itu penyakit ragu ya, syubhah ya. Dia ragu-ragu ni ya. Yang keduanya ya, wa maradu syahwah ya, iaitulah penyakit ya, syahwat ya, yang dibangsakan kepada ya, nafsu ya, mengikut hawa nafsu ya, yang disertai dengan ya, kesesatan ya. Jadi akhirnya penyakit syak ragu tu dan juga penyakit ya, penyakit apa tadi ya, penyakit syahwah tu yang mengikut hawa nafsu lah ya, diturutkan hawa nafsu ya, akhirnya membawa kepada kesesatan. Bukan saja mudarat, sesat lagi ya, boleh membawa kepada ya, kesesatan ya, wal'iyadzu billah ya. Qala ta'ala fi maradi syubhah. Jadi ini dibuktikan ya, di dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala sebut ya, di dalam Al-Quran ni ya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah ya, ayat yang ke-10, Allah Ta'ala berfirman fi qulubihim marad ya, fazadahumullahu marada ya. Di dalam ya, hati mereka, dalam jantung hati mereka itu marad, ada penyakit ya. Fazadahumullahu marada ya, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi ya, penyakit-penyakitnya tu ya. Bila kita lihat kepada tafsir ya, apakah yang dimaksudkan dengan marad di situ ya. Jadi ya, ahli tafsir yang telah menafsirkan ya, yang dimaksudkan dengan marad di situ ialah ya, munafik ya, nifaq ya, iaitu sifat ya, munafik ni, sifat orang munafik yang ragu dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hati dia tu ada keraguan ya, seolah-olah ya, apa yang disebut dalam Al-Quranul Karim betul ke tidak ya, ya ke gini, dia ada taraddud ya, dia ada ya, keraguan-raguan ya, terhadap Al-Quran tu sendiri ya. Betul ke madu ni boleh merawat? Betul ke bekam ni boleh ni? Betul ke habatus sauda boleh ni? Jadi dia ada keraguan di situ. Dan setiap perbuatan Nabi pun dia kata alah, dia pandang lekeh dia tidak pandai, tidak memahami setiap perbuatan Rasulullah SAW, setiap kalam daripada Rasulullah SAW, semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Jadi setiap perbuatan Rasulullah SAW itu tidak pernah sia-sia. Jadi apabila kita abaikan, kita tinggalkan ya, maka kita akan ya, inilah penyakit yang menyebabkan kita boleh terima penyakit mula berpunca daripada jantung hati tu ya, dan dia menyebabkan ya, rohani kita jasmani kita menyebabkan kemudaratan. Ya, dalam alhamdulillah kita semua ya, telah beragama Islam ya, orang lain semua beragama Islam ya, tetapi ya, sesama orang Islam itu ya, di sana ada pembahagian ya. Satu, orang-orang yang benar-benar mukmin ya, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi ada orang yang namanya Islam, dia bernama dengan nama Islam ya, dia mungkin dia sembahyang, dia puasa, zakat, haji, semua dia lakukan, dia muslim ya, tetapi ya, dia ada syak dan ragu ya, dengan perkara-perkara yang diwajibkan ya, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada ya, alam ghaib dan sebagainya tu ya, dia ada keraguan ya, dalam hati dia ya. Kalau beriman dengan kitab ya, ada ayat-ayat Al-Quran yang diragukan ya, dia ragu ya, ragu tu dalam hati lah ya, dia ragu dalam hati ya. Jadi apabila dia ragu di dalam hati ya, sebab kita dengan Al-Quran hadis ni kena 100% yakin
Ya, tak boleh kita syak gini ya. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Ya, tidak ada jenis keraguan ya di dalamnya. Ya, jadi dengan Al-Quran ni tak boleh kita ragu ya, kena 100% ya kita yakin kepada Allah. Tapi kalau ya ada ayat-ayat tertentu yang kita ragu, ya, kita ragu dengan ayat-ayat tertentu ataupun kita rasa macam yang lain aku boleh terima ya, tapi yang ini rasanya salah aku nak terima salah aku kan. nak terima ya, rasanya tak sesuai ya untuk zaman Sekarang tak sesuai, dah tak relevan dah zaman sekarang. Ya, jadi kalau ada sifat macam tu, itu namanya munafik. Ya, ada sifat nifak ya di dalam diri kita. Lidah kata beriman, tapi dalam hati ya ada ragu. Ini namanya penyakit. Ya, dalam Al-Quran disebutkan orang ini ya ada penyakit. Ya, fi qulubihim marad, ya, dalam hati dia ada penyakit. Itu penyakit apa? Penyakit nifak. Ya, jadi nifak ini sebenarnya satu penyakit. Ya, apabila seseorang itu ada penyakit nifak, ya, fazadahumullahu marada, ya, Allah Taala akan tambahkan lagi ya kemunafikan dia. Kemunafikan dia akan ditambah ya. Di dalam tafsir disebutkan ya, apabila ya Nabi SAW terus mendapat nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, daripada hijrah ke Madinah ya, bermula ya dengan pembinaan Masjid Quba ya, kemudian semakin bertambah pengikut, semakin bertambah ya, kemudian semakin ya hukum hakam Islam diturunkan ya, puasa diturunkan ya, ibadat yang lain diturunkan, ibadat haji diturunkan. Orang yang ada penyakit di dalam, dia akan bertambah apa? Ya, bertambah sakit ya. Makin maju pula Islam ni ya, makin Nabi SAW makin ya banyak nikmat-nikmat yang Allah Taala beri kepada dia ya, hatinya bertambah sakit ya. Inilah dia gambaran orang-orang ya yang ada penyakit nifak ya, penyakit ya ragu-ragu di dalam hati dia ya. Dia akan bertambah sehingga akhirnya ya dia akan menyerang kepada orang yang didengkinya itulah ya. Jadi sebab tu ya, kadang-kadang orang tak suka ya, contohnya tentang perubatan ni ya, dia tak suka. Yang lain dia boleh terima, tapi tentang perubatan ni dia rasa tak boleh nak terima ya. Tak boleh nak tolak. Itulah dia penyakit ya, penyakit jantung hati ya. Dia tak seronok. Orang buat perubatan sunnah ni dia rasa tak seronok. Bila orang kata perubatan sunnah ni ya, kalau nak berubat, cara perubatan sunnah wajib 100%. Kenapa kita kata 100%? Sebab kita nak ajar orang, nak buktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ya, apabila Nabi berkata ya, berubatlah kamu benda yang sesuatu yang tidak ada penyembuhan, sesuatu yang haram dan meragukan. Jadi kita nak buktikan. Tapi ya, sebab tu kita kata perubatan sunnah ini biarlah pilihan-pilihan yang paling terakhir. Jadi pilihan terakhir, berubat dulu di luar sana ya. Jadilah ya perubatan sunnah Rasulullah SAW adalah pilihan terakhir. Sebab lagi satu yang biasa kita dengar kan, kalau diingatkan pada umat Islam, ambil pengajaran daripada sakit kamu. Yang biasa kita dengar. Yang Allah Taala ingatkan pada manusia, ambil pengajaran daripada sakit kamu. Jadi ambil pengajaran daripada sakit kamu. Daripada pengajaran sakit kamu tu, di situ kamu dah buat 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tetapi kenapa tidak sembuh-sembuh juga? Jadi ada teguran di situ, ambil pengajaran. Jadi kita kena muhasabah dirilah. Mengapa aku dah buat macam ni, kenapa tak sembuh? Sedangkan Allah Taala kata setiap penyakit ada ada ubatnya. Setiap penyakit ada ubatnya. Jadi ini pentingnya jauhi yang kita kena sedar nak sembuh tu pertama ialah kena ada penyakit penyakit kena pulihkan dulu jantung, keyakinan kita kepada Allah, kebenaran daripada apa ini daripada hadis Rasulullah SAW. Ya, kita percaya daripada Quran. Ya, kalau macam tu aku takkan menafikan. Jadi waktu sakit tu kita amalkanlah. Sebab tu saya selalu cakap perubatan sunnah bukan black magic, tetapi hasil dia subhanallah. Sungguh luar biasa apabila manusia jantung hatinya dah benar-benar aku nak fokus dengan nak lihat kehebatan perubatan cara sunnah 100%. Bila kita nampak kehebatan-kehebatan, kita beramal, maka kita lihat berapa banyak penyakit kita diselesaikan dengan perubatan cara sunnah Rasulullah SAW 100%. Okay. Sebab itu ya, di dalam Al-Quran Allah Taala sebutkan ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffa. Wahai orang-orang yang beriman,
masuklah kamu ke dalam Islam kafah, ya, keseluruhan, ya. Tak boleh, ya, sebahagian-sebahagian, tak boleh. Ya, kita nak terima Islam, terima semuanya. Ya, di dalam Islam ada perundangan, dalam Islam ada sistem ekonomi, dalam Islam ada sistem perubatannya, dalam Islam ada sistem, ya, kemasyarakatannya. Ya, jadi kesemuanya hendaklah kita terima. Ya, kita terima dan kita amalkan. Ya, bukannya kita beramal dalam bab puasa, zakat, haji itu sahaja. Ya, jadi ya, soal nikah kahwin mesti ikut agama. Sistem pendidikan mesti ikut agama. Ya, dalam sistem-sistem yang lain, ya, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan, kenegaraan, ya, dan juga perubatan kesihatan, ini semua mestilah mengikut agama. Ya, barulah, ya, Allah Subhanahu wa taala sebut inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sisi Allah taala itu ialah Islam. Ya, iaitu bermakna, ya, orang-orang yang mengaku Islam dia hendaklah terima keseluruhan Islam, ya. Jadi dalam Islam ada undang-undang, ya, hududnya. Dalam Islam ada undang-undang, ya, perekonomian dan segala-galanya hendaklah kita terima. Ya, tak boleh ada orang, ya, dalam bab-bab semua bab yang lain dia terima, tapi bab hudud ni dia tak boleh. Dia berdesing telinga, ya, bila sebut perkataan hudud ni, ya, dia rasa tak boleh ni, ya. Jadi pun tak betul juga. Ya. Jadi terima Islam adalah keseluruhan, ya. Apabila itu datang daripada Quran dan itu datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, ya, hendaklah diterima, ya. Kalau ada bangkangan dan sebagainya, itu menunjukkan fi qulubihim maradun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Ya, dalam surah Al-Muddathir, ya, ayat 31. Ya, tadi, ya, fi qulubihim marad tu ayat Baqarah, suratul Baqarah ayat yang ke-10, ya. Jadi tolong catatkan, ya, biar kita berilmu, ya, tahu dalam Quran ni, ni, ya, ayat-ayatnya, ya. Suratul Baqarah ayat yang keberapa? Ayat yang ke-10. Ya, Al-Baqarah ayat yang ke-10. Kemudian, ya, ayat yang kedua, ya, yang Imam Ibn Qayyim bawakan, surah Al-Muddathir, ya, ayat 31. Muddathir, ya, ayat 31. Ya, apa maksudnya ayat ni? Ya, supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai perumpamaan? Ya, ayat ini menceritakan bagaimana tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala ini, ya, tidak terbilanglah, ya, ramainya tetap terbilang. Ya, walaupun, ya, penjaga aras, penjaga ini malaikat yang kita wajib imani itu, ya, ada 10, ya, tetapi bukan setakat itu, ya. Di sana, ya, setiap satunya mempunyai tentera-tenteranya sendiri, ya, yang jumlahnya Masya Allah hanya Allah Ta'ala yang tahu, ya, banyak, ya, jumlahnya, ya. Jadi ayat itu cerita pada berkenaan dengan itu. Tapi kepada orang yang ada penyakit, ya, dia ragu, ya, dengan Allah Ta'ala, ya. Manusia ni ramai, macam mana malaikat nak buat kerja, ya. Yang disebut malaikat maut, ya, malaikat maut satu kan. Ya, macam mana dia nak cabut nyawa, ya, jutaan manusia ni, ya, dalam satu hari, dalam satu saat tu berapa orang yang mati, ya. Jadi dia ingat, ya, malaikat maut tu cuma satu, ya, macam mana buat kerja, tak masuk akal, gitu, ya. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai, ya, junud, ya, junudullah, ya, mempunyai tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala, ya, yang, ya, tidak terkira, ya, tidak terhad bilangannya, ya, Masya Allah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkuasa, ya, untuk, ya, menciptakan para malaikat-malaikat yang tidak terkira jumlahnya itu, ya. Jadi jangan jadi seperti manusia yang ada penyakit
penyakit hati yang ragu, ya. Macam mana kat syurga nanti begini dia ragu, ya. Malaikat ni ya, ramai ke yang boleh nak buat kerja? Tidakkah di dalam syurga tu nanti apa sahaja keinginan kita, ya, automatik apa? Ya, datang. Kita teringin ini pun, ya, datang, ya. Satu pohon, ya, di dalam tu, ya, semua jenis buah-buahan, ya. Apa yang kita nak makan, bila kita terasa ataupun teringin nak memakan sesuatu, ya, terus, ya, ada benda tu, ya. Jadi orang yang ragu kepada Allah, ragu kepada Quran, di dalam hatinya ada penyakit, ya, dia ragu, macam mana ini betul ke tidak, ni begini macam-macam lagi lah, ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, umpamanya sungai, ya. Sungai di syurga dibuat daripada, ya, madu, ya, dibuat daripada, ya, susu, ya. Jadi dia bayang macam kat dunia, macam mana sungai daripada madu, ya. Macam mana nak buat ini, ya. Jadi akhirnya, ya, itulah orang yang ada penyakit, ya. Akhirnya dia tidak beriman sebenarnya. Mulut dia kata, ya, mulut sahaja kata, ya, dia beriman, ya, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sebenarnya, ya, inilah, ya, di dalamnya dia ada keraguan, ya, ada keraguan. Umpama lagi, ya, dalam Al-Quran Allah Taala sebut apa? Afala yanzuruna ilal ibili, ya, kaifa khuliqat, ya. Tidakkah kamu, ya, melihat, memerhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ciptakan, ya, satu makhluk yang dinamakan unta. Kaifa khuliqat, ya, bagaimana, ya, Allah Taala ciptakan unta ni, ya. Sebab tu, ya, buat kajian, ya. Sebagai orang Islam ni kita kena buat kajian, ya. Apakah sama penciptaan unta tu dengan binatang-binatang yang lain, ya? Sama penciptaan dengan, ya, lembu, sama penciptaan dengan kambing, ya. Berbeza, sebab tu Allah ada ayat khas, ya, tentang, ya, kaifa khuliqat, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya. Macam manusia tu macam katalah, ya, salah satu perubatan sunnah Rasulullah SAW, ia berkaitan dengan kencing unta. Jadi salah satu, tapi kita tak naklah cerita dari kencing unta. Nanti kita akan bila masuk dia punya bab dia kami akan cerita, ya, kencing unta tu. Jadi di sinilah bila orang ragu, macam mana kotorlah ni. Tak tu sebab Allah Taala ada cerita dalam Al-Quran. Suruh manusia tu, ya, perhatikan. Adakah kita manusia perhati berbeza Allah Taala jadikan, ya, unta tu dengan babi. Senangnya itulah khinzir lah, ya. Sepatutnya sebagai orang Islam kalau kencing unta bagaimana. Tapi insyaAllah itu kita akan kupas bila kita belajar bab perubatan sunnah. Bagaimana dengan kencing unta tu tadi. InsyaAllah. Jadi benda ni kita akan kupas. InsyaAllah. Ya, kemudian, ya, sementara tentang orang-orang yang diajak untuk mengambil hukum, ya, dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, mereka menolak. Ya, bila kita ajukan dalil Quran dan juga dalil hadis Nabi SAW yang terang-terang hadis sahih diambil daripada, ya, Bukhari dan juga Muslim, ya, hadisnya dipaparkan, ya, dibentangkan, ya, hadis-hadis itu, ya, tidak ada kecacatan apapun hadis itu, memang terang-terang hadis itu sahih, ya, tapi, ya, masih tetap tidak menerima, masih tetap degil, ya, tak mau terima juga. Ya, bawalah apa pun hadisnya, dia tak akan terima. Ini melambangkan kepada, ya, orang ini memiliki apa? Penyakit, ya. Penyakit inilah hati dia. Ya, ini orang ada penyakit hati, ya. Katalah dia kata, ya, apalah mana ada hadisnya, ya. Bila orang bawa hujah, ya, ini hadisnya sahih, bukan satu ni, ni, ya. Tapi dia tetap menolak, tak mau terima juga. Inilah tanda orang yang ada penyakit. Ya, ramai tak sekarang? Ramai, ya. Dah bau hujah dah, ya. Kita dah beritahu dah setiap malam, setiap penyakit, ya, yang kita bincangkan tu, penyakit sudah, penyakit kepala, sakit kepala, penyakit apa ni di dalam perut, ya, demam, ya. Dan semuanya ada hadis-hadis sahih, ya. Semuanya hadis-hadis sahih. Kitabnya pun ditunjuk, ya. Tapi masih apa? Tetap tak mau terima. Inilah yang
ya, apa ni Allah Taala sebut ni, sebenarnya Allah Taala tujukan kepada orang-orang ni lah. Ya, sudah diberikan dalil Qurannya ini, hadisnya ini, tapi masih tetap menolak juga, bermakna inilah dia manusia yang ada penyakit fi qulubihim marad. Ya, dalam apa ni jantung dia, jantung hati dia tu ada penyakit, ya. Dia tetap tak mau terima juga. Dah dibagi hujah, tak mau terima juga. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, lalu mereka menolak dan berpaling dari ajakan tu, ya. Dah bagi ya Qurannya, hadisnya, tetap berpaling juga, ya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala bawa datang ayat, ya. Jadi sahabat-sahabat tolong catat ayat ini, ya. Ayat ini daripada surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 48 hingga 50. Surah An-Nur 48 hingga 50, ya. Untuk nak menerangkan bahawa ada jenis penyakit ni, ya. Orang dah dibagikan dalil Quran, orang dah bagikan dalil, ya, hadis yang sahih, kitabnya pun ada, ya, tapi dia tetap juga menolak kebenaran, bermakna, ya, fi qulubihim marad, ya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun wa iyyakul lahumul haqq ya'tu ilaihi mud'inin afi qulubihim marad amirtabu am yakhafuna ay yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humudz zalimun. Surah An-Nur ayat 48, ya, hingga 50. Apa maksudnya? Dan apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, ya, diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul, ya, marilah kita balik kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadili di antara mereka, ya. Mari kita balik, ya, kita berhukum, ya, dengan apa yang nak diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sebahagian daripada mereka menolak untuk datang. Nampak tak ni, orang ada penyakit ni. Ya, okeylah, ya, kamu kata begini, mari kita jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita minta keputusan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar Nabi yang putuskan, ya, yang betul tu mana. Ya. Tapi, ya, inilah, ya, orang yang ada penyakit, ya, mereka, ya, tidak akan, dia menolak untuk, ya, hadir, untuk datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, ya, kalau keputusan itu agak-agak memberi keuntungan kepada mereka, ya, mereka datang kepada Rasul dengan patuh, laju je dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apakah keengganan mereka itu kerana dalam hati mereka ada penyakit, atau kerana mereka ragu-ragu, atau kerana takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim ke atas mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Surah An-Nur ayat 48 hingga 50. Ini menerangkan, ya, pembahagian hati tu tadi, ya. Satu, ya, pembagian hati, ya, yang disebabkan, ya, penyakit yang pertama tu tadi. Penyakit apa? Penyakit syak dan juga ragu, ya. Apa yang dia ragukan, ya? Yang dia ragukan ialah kebenaran Al-Quran, ya, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah dia, ya, penyakit orang-orang munafik yang lidahnya mengatakan, ya, aku beriman kepada Quran, aku beriman kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya di dalam jantung hati mereka ada syak, mereka ada ragu, ya. Apabila mereka syak dan juga ragu, itulah sebenarnya orang yang sedang, ya, ditimpa oleh penyakit, ya, fi qulubihim marad. Ya, orang ni lah, ya, sebenarnya dia ada penyakit apa? Penyakit syak dan juga penyakit ragu, ya, terhadap Al-Quran itu sendiri dan juga, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, kita dah bagi hujah dah. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara.
ya, ini ayat yang menceritakan tentang adanya perubatan Nabi, syifa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang lain Allah Taala berfirman tini wazaitun, tentang buah tin, tentang zaitun. Allah Taala pula di dalam suratul Nahli, surah Lebah, menceritakan tentang Al-Quran. Allah Taala juga cerita di dalam ayat-ayat yang lain tentang ni, tapi dia tetap tak mau terima juga. Tetap nak kata dalam Islam tidak ada perubatan. Tapi inilah sebab tu tadi daripada surah An-Nur ayat pertama tu dah diingatkan maknanya apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul mengadili dia di antara mereka, tiba-tiba sebahagian daripada mereka menolak untuk datang. Bila kita ingatkan bahayanya akhir zaman ini penyakit taksub, akhir zaman tu kata akhir zaman yang paling jahat. Yang paling jahat salah satunya sebab tu dalam kita kalau kita cerita tentang ulama pun bagi pada dua ni. Ulama akhirat dan juga ulama su, iaitu ulama dunia. Bila termakan ulama dunia ni maka rosak jiwa. Jadi bila kita bawa Quran pun, kita bawa hadis Rasulullah SAW yang sahih pun, mereka tetap berpaling. Mereka tidak mahu kembali pada Rasulullah SAW. Mereka seolah-olah tidak mengenal Rasulullah SAW, tapi diorang lebih mengenali guru mereka daripada Rasulullah SAW. Melebihkan pula. Sepatutnya guru mereka bila nampak pengikut-pengikutnya sudah tidak dibawa betul-betul, sepatutnya seorang ulama dia patutnya bawa balik kepada mereka ini, kepada Rasulullah SAW. Bukan aku nanti takut nanti besok hari di akhirat, di dunia kita boleh banggalah ramai pengikut, ramai orang tokoh dan sebagainya, tetapi besok di akhirat, besok mereka akan mendakwa kepada kita. Jadi fikir-fikirkan kesan bahayanya pengikut-pengikut ni. Kalau boleh pengikut tu, selagi Allah beri kita nafas, kita ajak mereka kembalilah balik seperti mana Al-Quran dan juga apa yang sampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ajak manusia kembalilah mereka mengikuti. Kalau benar ini daripada seorang budak datang, kalau budak tu cakap tentang Rasulullah SAW, kalau benda tu betul, kenapa mak tak berubat dengan madu? Madu ini kan ada dalam Al-Quran. Kalau anak tu kata, mak, jangan ambil benda ni mak, kenapa mak buat macam ni? Sepatutnya walaupun daripada seorang anak, kita dengar benda tu adalah ada dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, kenapa kita tidak lapang dada? Malah kita rasa sempit sangat dada kita, rasa sempit sangat, sakit hati sangat. Itulah yang kita kena ingatkan bahayanya. Inilah kata bahayanya taksub. Ini yang bahayanya taksub. Jadi berhati-hati supaya kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Takut taksub ni kalau cerita tentang akhirat lagi dahsyat lah kalau kita cerita kan. Jadi apabila dipaparkan tentang umpamanya bab madu tu tadi, apabila seorang sahabat mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa saudaranya tu mengalami sakit di perut, sakit sakit yang berat lah Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan asqihi asalan jadi suruh bagi minum sampai berulang alik sehingga akhirnya masuk hari yang keempat dia telah sembuh. Hadis itu adalah hadis sahih. Jadi bila hadis itu hadis sahih, kamu orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila dibawa datang kepada kamu satu hadis yang sahih, hadis itu sahih, kitabnya ada, penjelasannya ada, tiba-tiba kita menolak, inilah yang dinamakan orang itu ada penyakit syak dan juga penyakit ragu, dan penyakit syak dan juga ragu ini hanya menimpa kepada golongan munafiqin. Golongan munafiqin inilah orang yang ada penyakit fi qulubihim marad tu. Bila dibawa datang Quran hadis, dia tak mau beriman. Tapi kalau ditanya adakah kamu beriman kepada Quran hadis? Kami beriman dengan Quran hadis. 100% kami beriman. Tapi bila diajak, sebab tu Imam Ibn Qayyim sebut apabila diajak untuk mengambil hukum Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam taraddadun. Mereka
mereka ragu-ragu. Ya, saya bukan apa, saya percaya hadis ni, ya. Tapi dia ada tapinya, ya. Tapi untuk zaman moden ni, Zaman moden je, saya lebih tak boleh. percaya dengan yang umpamanya, ya. Jadi, ya, apabila diajak tu, ya, lidah, ya, mengatakan, oh saya beriman. Apa pun yang terkandung dalam Al-Quran, ya, saya beriman. Apa pun, ya, selagi hadis tu sahih, ya, saya beriman. Saya tolak hadis yang dhaif apa begini. Tapi kalau sahih, saya beriman. Itu lidah dia, ya. Tapi bila diajak, ya, dibawa datang, ya, ini ayat Qurannya, ya, dan ini adalah hadis yang sahih, ya. Bila diajak, ya, untuk, ya, beramal, meyakini dan beramal dengan benda tu, ya, taradadun, ya, dia mulalah saya banyaklah alasan, ya, orang munafik macam itulah. Ya, bila diajak, ya, dia akan banyak buat alasan lah, ya. Walhal kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sami'na wa ata'na, ya. Sebab itu, ya, di zaman Nabi SAW, ya, mereka dahulunya, ya, mereka meminum arak, ya, sebelum, ya, ada ayat, ya, yang mengharamkan arak ini, ya. Tetapi sebaik sahaja, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang arak yang diharamkan, ya, maka spontan, inilah dia sikap orang yang beriman. Spontan, walaupun, ya, dia sebelum ini, ya, minum arak ataupun sebagainya, katalah, ya, ketagihan ke apa semua tu, ya, tetapi apabila ada ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan minum arak, spontan sami'na wa ata'na, tak ada tangguh esoklah, ya, malam ni dah beli dah ni, ya, 2-3 botol, habiskan dululah, esok baru kita nak beramal dengan ayat. Tak. Ya, sifat orang yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ayat itu tidak menyebelahi dia, dia suka, ya, tapi Allah Taala haramkan, dia sami'na wa ata'na, spontan, ya, mereka hancurkan semua arak tung-tung arak, ya, yang ada di kota Mekah tu, ya, sehingga, ya, ada ulama yang menulis seolah-olah, ya, bumi Mekah, ya, dibanjiri oleh air arak ni. Maknanya spontan bila sahabat-sahabat semuanya mendengar, ya, ayat yang mengharamkan tentang arak, semuanya terus pecahkan arak-arak tu. Terus automatik, ya, tak ada nak kata, oh payahlah nak tinggalkan, ya, macam orang selalu beralasan, ya, nak tinggalkan rokok, tinggalkan apa, oh payahlah dah apa ni, dah sebati apa semua gini. Tak, sahabat Nabi SAW bukan begitu. Ya, itulah tanda orang yang memiliki jantung hati yang sehat, jantung hati yang betul, jantung hati yang bersih, ya. Bila jantung hatinya tu bersih, tidak ada penyakit di dalam dirinya, apabila dibawa datang Quran, dibawa datang hadis Nabi SAW, sami'na wa ata'na, terus spontan dia amalkan. Ya, dia terima ayat tu walaupun, ya, tak berkenan dalam hati asalnya, ya, tapi sahabat-sahabat bukan begitu, ya. Inilah melambangkan, ya, para sahabat Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam itu, ya, orang-orang yang mempunyai, ya, keselamatan jiwa, ya, jiwa yang sehat, jiwa yang betul, tidak ada penyakit di dalamnya, tidak ada penyakit keraguan. Apapun ni sahabat-sahabat Nabi ni, apapun, ya, yang datang kepada Nabi SAW, yang dicakapkan, ya, yang diperbuat, yang ditakrirkan oleh Nabi SAW, aku akan percaya walaupun tak masuk akal. Ya, inilah iman yang dimiliki oleh siapa? Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sebab itu Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq, ya. Dikala orang mempertikaikan mana, ya, nak pergi ke langit, nak pergi ke Baitul Maqdis dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, orang lain pergi, ya, sebulan pergi, sebulan balik, dia boleh pergi, ya, dalam waktu malam, dah pergi ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit, ya, kemudian turun, kemudian balik semula ke Mekah, hanya memakan masa semalaman, ya, tidak masuk akal. Ya. Orang semua bicara ini tak masuk akal, ya. Kalau manusia mana boleh buat macam tu, ya. Tetapi orang yang mempunyai jiwa yang bersih, jiwa yang benar, jiwa yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Jiwa yang bagaimana, ya, kalau Allah Taala kata tak boleh, terus tinggalkan. Maknanya
Nabi cakap macam ni apa? Untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan. Jadi kebaikan kita yang kita nak pandang ialah kebaikan dunia dan akhirat kita. Jangan pandang satu sudut, oh kebaikan dunia kita sekadar ini. Tetapi yang menyebabkan, ya, setiap perbuatan kamu di dunia, dia akan berkait besok hari di akhirat. Berkait besok kat kubur kamu tu, berkaitkan dengan akhirat kamu. Ya, fitnah kamu boleh padam di dunia. Ya, tak jumpa saja kalau bolehlah, oh tak nampak, ya, tak pada tak ni. Ya, tetapi ya, kamu tak minta maaf lagi, benda-benda tu kamu tak bersihkan lagi dosa dengan manusia yang kamu sebarkan fitnah tu, ya, benda itu tetap berkait esok hari di dalam kubur dan akhirat. Kena ingat, ya, sebab itulah Islam ni, ya, arak ni benda besar. Ya, sampai benda tu menjadikan satu subhanallah, ya, sehingga kan menunjukkan keimanan mereka yang takut, ya, kepada, ya, kemarahan Allah, kemurkaan Allah Ta'ala, dan takut besok, ya, kesan-kesan yang tidak baik. Jadi itulah kita kena ingatkan, yang kita kena fikirkan, ya, setiap perbuatan di dunia kena kaitkan dengan apa, ya, nanti di akhirat. Kalau orang mencuri, apa berarti besok di akhirat kita dapat. Mengumpat, apa kerugian besok hari di akhirat. Jadi kena ingat, apa-apa balik pada, kalau orang tua-tua dulu cakap kan, kalau orang buat kita, biarlah kalau orang tua kan. Kita tak pandai, tak tahu. Tapi biarlah orang kata kita, sabar. Kan? Nanti itu semuanya melambangkan nanti Allah balas. Kita ajar anak-anak kita, nanti Allah balas. Ni orang buat kita, orang mengumpat kita, orang mengata kita. Semuanya, ya, kalam orang-orang tua kita itu akan ingatkan kita tentang akhirat. Jadi bukannya diteruskan, ya, benda-benda yang membawa masyarakat kepada dosa. Ya, masyarakat terus, ya, mengelumang diri mereka kepada kerugian, ya, iaitu kerugian akhirat. Itu yang kita takut, kerugian akhirat. Yang di dunia mungkin kita boleh lepas, tapi di akhirat itu astagfirullahaladzim, takut sangat, ya. Jadi sebab itulah kita tak tahu. Kadang-kadang kita panas, demam panas, ya, demam panas, sakit kepala lah, sakit kepala, tak ada orang ketuk kepala kita pun, tak ada orang tumbuk kepala kita pun, tak ada orang hentak kepala kita pun. Tapi kenapa kita rasa sakit? Kenapa kita rasa sakit kepala? Sebab Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Ni kalau ini apa, belum lagi dekat dalam akhirat, belum lagi dalam kubur lagi, belum dengan malaikat tu lagi, itu pun kita tidak mampu, ya, menahan kesakitan kepala tu. Bagaimana besok hari di akhirat tidak ada rehat, tidak ada tidur. Jadi fikir-fikirlah, ya, sebelum kita nak menaburkan fitnah, sebelum kita, ya, nak buat sesuatu kepada, ya, sesama manusia. Jadi kena ingat tu. Baik, itu penyakit yang pertama, ya. Jadi orang yang ada sifat munafik itu Allah Ta'ala, ya, gelar kepada orang ini, ya, orang yang ada penyakit, ya, penyakit syak dan juga ragu. Yang kedua, ya, pembahagian penyakit jantung hati itu tadi, yang pertama kepada syak dan juga ragu, yang kedua ialah, ya, kerana, ya, hawa nafsu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ya, dalam suratul Ahzab ayat 32, ya. Suratul Ahzab ayat yang ke-32, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya nisa'an nabi, wahai isteri-isteri Nabi, ya, lastunna ka ahadim minan nisa, ya, kamu sekalian tidaklah sebagaimana wanita-wanita yang lain, tak sama, ya, dengan, ya, wanita-wanita lain, ya. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qawli, ya, jangan, ya, kamu, yakni isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bercakap, ya, melunakkan, ya, percakapan, ya, melunakkan bersuara, ya, bila bercakap, ya, dengan, ya, orang lain hingga, ya, hingga menimbulkan keinginan, ya, orang yang ada penyakit di dalam hatinya, ya. Jadi penyakit dalam hatinya dalam ayat ini, ya, yang dimaksudkan ialah, ya, ke arah, ya, zina, ya, syahwat, ya, menaikkan syahwat, ya, kaum lelaki sehingga terjadinya, ya, perzinaan. Ya, sebab itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, perintahkan, ya, arahkan, ya, kepada para isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan berbicara, ya, dengan orang lelaki. Ini adab dia ni. Ya, ini perintah Allah Ta'ala, ya. Jadi para isteri-isteri ini, ya, apabila dia bercakap dengan orang lain, lelaki ajnabi, ya, bukan daripada mahramnya,
dia tidak boleh ya merendahkan suara, ya, bercakap dengan lenggang-lenggo, bercakap dengan orang panggil apa ya, lemah gemalai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya. khabar semuanya? Mudah-mudahan Allah beri rahmat dan keberkatan. Ya, ini ada ayat Quran. Kalau wanita itu tanda-tanda wanita yang beriman, wanita yang ada ketakwaan, wanita yang takut kepada Allah Taala. Ya, jadi jangan kamu melunakkan suara kamu kepada ya, orang lain, kepada orang ya, lain. tetapi tidak kepada suaminya, kepada mahramnya, ya. Pandai-pandailah dengan suami dia cakap ya, dengan gaya bahasa yang lain. Tetapi kepada lelaki-lelaki lain, kenapa harus nak berlemah lembut? Ya, dengan suara yang lemah lembut, mendayu-dayu, lemah gemalai dan sebagainya. Ya, kerana perbuatan yang seperti itu akan menarik ya perhatian orang-orang lelaki yang fi qulubihim marad tu tadi. Yang ada penyakit. Penyakit di sini bukan penyakit syak dan ragu ya, seperti ayat yang tadi ya. Tadi ya, penyakit yang Allah Taala sebut itu ya, ditujukan kepada ya golongan munafiqin ya, yang ada syak dan ragu terhadap Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam ayat ini Allah Taala gunakan perkataan marad ya, penyakit. Tapi penyakit yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah penyakit yang berkaitan dengan hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Jadi orang lelaki ya akan terpancing ya hawa nafsunya ya apabila mendengar ya ucapan-ucapan daripada wanita yang wanita luar ya yang melunakkan suara dia ya. Dilunakkan suaranya, mendayu-dayu cakap ini akan menyebabkan orang yang ada dalam penyakit hati. Orang yang ada penyakit tu, penyakit hati, maknanya penyakit hawa nafsu tu, dia akan terdorong. Ni Allah Ta'ala nak tunjuklah, sebab Allah Ta'ala jadikan lelaki, Allah jadikan perempuan. Bila Allah jadikan lelaki, perempuan, Allah lebih tahu bagaimana lelaki tu sendiri. Lelaki tu, kalau suara pun seorang lelaki boleh boleh ada keinginan, keinginan macam tu kerana suara tu tadi. Jadi bahayanya lelaki ni, maknanya Allah Ta'ala jadikan lelaki. Kita kata saya tak apa, saya benda tak ada selera nak tengok pun, tak tahu saya tengok tak ada selera. Betul kita ada selera. Itu kita tengok pam-pam benda aurat perempuan lain kan. Itu belum lagi suara. Tetapi bila dengan suara saja pun ni Allah Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran. Seorang lelaki dengan suara wanita saja dia akan boleh terdorong, boleh terdorong nafsu syahwat seseorang tu. Jadi apatah lagi benda yang soal, sebab tu kita minta hospital patuh syariah untuk mereka tidak mampu wanita bersalin. Kita minta kerajaan yang baru ni cubalah halusi balik hospital patuh syariah untuk wanita-wanita yang mana mereka ini masih ada perasaan, subhanallah, masih ada perasaan malu jadi kita minta supaya orang yang tidak berkemampuan hospital patuh syariah ini dapat diwujudkan. Maknanya ni zaman pemerintah kerajaan baru ni kita harapkanlah benda-benda ni. Jadi itu yang kita harapkan supaya jangan guna logik akal. Saya tak ada apa-apa, tolong suami-suami kadang kita nak bawa isteri kita merawat ke mana-mana ruqyah, tolonglah janganlah kita kadang-kadang ada orang dia pakai video viral perempuan tengah naudzubillah tolonglah jangan diviralkan gambar video-video wanita yang sedang ruqyah sebab benda itu mata yang memandang tu ramai bila wanita ruqyah itu jangan dibuka aibnya, malu wanita tu kalau dia tengok sebenarnya. Jadi benda ni kena berhati-hati, maruah wanita mesti dijaga. Tu saya minta tolong sangat. Baik, ayat tu tadi suratul Ahzab, dah catat belum ya? Suratul Ahzab ayat 32 Jadi dalam ayat ini suratul Ahzab ayat 32 ada kalimah marad Allah Taala gunakan perkataan marad. Tapi marad di situ apa maksudnya? Imam Ibnul Qayyim menyebutkan marad di situ maknanya ialah fahadha maradun syahwah. Ini adalah penyakit yang disebabkan nafsu syahwat yang akan membawa kepada az-zina yang membawa hujung-hujungnya akan membawa perzinaan. Berapa ramai perzinaan ini terjadi bermula dengan itulah mesra bercakap lemah lembut, cakap bisik-bisik apa semua tu, cakap kat telefon pun bisik-bisik ayu gitu gini jadi akhirnya terdorong syaitan akan masuk kat situ jadi akhirnya membawa kepada perzinaan. Sebab itu
ya dalam adab Islam ini untuk orang perempuan, apabila dia mahu berbicara dengan lelaki ajnabi, dia kena apa? Ya, kena suara tegas. Bukan suara lemah gemalai. Ya, ada orang kayak ustaz bagi ustazah bercakap ini, iyalah kamu dengar sendirilah suaranya macam mana. Ya, singa tak singa. Dengan mukanya macam apa? Mukanya bengis. Tak perlu pun nak apa semua dengan lelaki. Siapa kamu orang luar dia hanya nak menyampaikan memberi ingatan, menyampaikan. Dan tak perlu sebab inilah didikan siapa ni? Didikan Allah yang mendidik sebagaimana Nabi SAW menyebutkan adabani Rabbi yang mendidik Nabi SAW dengan penuh adab dan sebagainya ialah siapa? Allah Subhanahu wa taala yang mendidik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini Allah Taala nak didik manusia, khususnya kepada kaum wanita, apabila anda mahu berbicara kepada lelaki-lelaki ajnabi, lelaki luar itu, sama ada telefon ke, bercakap ke, apa semua tu, mestilah jangan Allah Taala pesan jangan dengan suara yang lunak, jangan kamu rendahkan suara kamu, lunakkan suara dengan lemah gemalainya apa semua tu, jangan, kerana itu akan membawa kepada hujung-hujungnya kepada perzinaan. Jadi habis fasal yang pertama ini tentang perbicaraan bagaimana di dalam Al-Quran. Ini dalam Quran selalu kita guna hadis. Dalam ni Imam Ibn Qayyim paparkan dalam Al-Quran tu sendiri. Siapa kata tidak ada perubatan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut kalimah marad tu dalam beberapa ayat. Tapi dalam beberapa ayat tu marad yang dimaksudkan terbahagi kepada dua. Pertamanya yang dibangsakan kepada hati iaitulah syak dan juga ragu apabila dibawa datang ayat-ayat Allah dibawa datang, hadis-hadis yang sahih ni hadisnya sahih, kemudian bawa datang kitab-kitab ni muktabar diakui oleh mana-mana ulama bukan ditolak oleh ulama tapi dia tetap menolak, tetap tak mau juga, tetap mengatakan ustazah gila. Orang yang nak bawa hujah-hujah Quran, hujah-hujah hadis Nabi SAW yang sahih, dipetik daripada kitab-kitab yang muktabar, tapi dikatakan gila. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebab itulah Ustazah syaratkan minta maaf lah sebab tu saya kata berubat dulu cara luas, kita tak ada hospital sunnah dan sebagainya, kita tak ada Tapi apa yang Ustazah nak beritahu bahawa sebab itulah pesakit-pesakit, kalau anda nak berubat cara sunnah Rasulullah SAW, Ustazah lebih tegas. Sebab Ustazah dah buat 20 tahun. Ustazah dah lihat kehebatan kebenaran perubatan sunnah. Bagaimana apabila kita 100%, bila berubat cara sunnah memang fokus 1%. Tak boleh campur-campur, tak boleh rojak. Jadi bila kita lihat kehebatan tu, kita lalui sendiri. Dan beberapa orang yang dah berubat, mana kes-kes kronik yang Ustazah ambil. Ustazah ambil kes kronik, Ustazah ambil yang mana doktor dah reject dan sebagainya. Mana pesakit yang betul-betul bersungguh, berubat cara sunnah Rasulullah SAW 100%, anda akan lihat hasil kebenaran Nabi Muhammad SAW. Jadi janganlah kita semudah itu. Mungkin kalau anda nak campur-campur, itu terpulang kepada anda. Kalau kamu nak campur, itu terpulang. Tetapi pendirian Ustazah yakin, apabila kita berubat cara sunnah Rasulullah SAW 100%, maka kita akan melihat hasilnya. Subhanallah. Kalau orang pernah cabar, ya Rasulullah, adakah tulang belulang yang hancur ini akan dibangkitkan semula dan sebagainya. Allah Ta'ala buktikan bagaimana daging yang hancur tu sebelum ni Allah Ta'ala tunjuk pada Ustazah dan beberapa pesakit sunnah yang lain daging yang dah lerai itu bagaimana menjadi elok balik dan sebagainya. Itulah kehebatan apabila manusia kembali dengan perubatan cara sunnah Rasulullah SAW 100%. Jadi memang orang anggap benda ni pelik, tetapi bagi Ustazah dia bukan pelik sebab benda ni Ustazah lalui lebih 20 tahun bersama-sama dengan pesakit-pesakit yang lain. Dan macam itulah, dan Ustazah nak beritahu minta maaf banyak-banyak daripada Persatuan Perubatan Sunnah At-Tibbun Nabawi. Kami tak buat masa ni mereka persatuan minta kepada Ustazah selesaikan dulu isu-isu fitnah, tumpuan kepada report polis dan juga bagi kerjasama pada peguam. Jadi dan juga jadi buat masa ni persatuan pun kita tutup dulu, kita tak ambil pesakit-pesakit baru ke apa, minta maaf
bukan Ustazah tak nak layan. Sebab apa? Ustazah diberi arahan macam tu. Supaya apa? You all berubatlah di luar dulu. Berubatlah di luar dulu. Jadi itu yang kami nak beritahu. Bukan Ustazah sombong. Tetapi selesaikan dulu unsur-unsur yang mengatakan benda-benda fitnah ni perlu diselesaikan dahulu. Jadi supaya benda tu jelas, supaya nama Persatuan Perubatan Sunnah At-Tibbun Nabawi Persunnah ni kembali difahami oleh orang awam. Kita bukan nak buka hospital sunnah, kita bukan ni, kita hanya nak mengajar pada masyarakat bagaimana berubat cara sunnah Rasulullah. Dan isteri kamu adalah doktor yang paling baik dan dapur kamu adalah hospital. Jadi cara makanan kita dan sebagainya. Jadi isteri itu dipandang dipandang isteri dan ibu, seorang ibu itu dipandang subhanallah. Bukan sekadar orang kata orang kata hanya masak, hanya sekadar basuh baju dan sebagainya. Bila ahli keluarganya sakit, subhanallah dia ada ilmu bagaimana nak merawat anak-anak dan ahli keluarganya ketika sakit. Jadi itulah dia rasa. Baik, untuk akhir saya petik daripada apa yang dikeluarkan oleh JAKIM. Jadi JAKIM mengeluarkan satu ni yang kat belakang ni sangat baik. Nasihat daripada JAKIM. Menyebar sesuatu berita sebelum diselidiki kebenarannya dihukum sebagai pendusta. Ini daripada JAKIM sendiri. Menyebar, sekali lagi, menyebar sesuatu berita sebelum diselidiki, tabayun sebelum diselidiki kebenarannya dihukum sebagai pendusta. Jadi berhati-hati nak sebarkan satu-satu berita. Anda tidak tabayun, anda tidak selidiki, terus saja ambil, kemudian anda pun bedal, maka itu dinamakan pendusta kamu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bikulli ma sami'a. Nabi SAW bersabda, cukuplah bagi seseorang itu digelar sebagai pendusta. Dengar ni, pendusta-pendusta ni. Siapa sebenarnya pendusta ni? Apabila menceritakan, dengar saja dia cerita. Apabila menceritakan semua yang didengarinya tanpa tabayyun. Dia tanpa dia tabayun, bila dengar saja satu berita, dia pun cepat-cepat sebarkan, sebab cepat-cepat dia kongsikan kepada orang lain, maka ini namanya orang yang menyebarkan berita-berita yang tidak ditabayun terlebih dahulu, yang tidak diselidiki terlebih dahulu. Inilah sebenarnya pendusta. Inilah sebenarnya pendusta. Maka sebab itu, jawapan kepada orang yang melimparkan fitnah itu, kita ajak untuk bersemuka nanti di pengadilan. Barulah tahu siapa benar, siapa salah. Siapa sebenarnya pendusta. Orang yang bercakap itu pendusta, ataupun orang yang cuma dengar-dengar sahaja tanpa selidik, tak ada tabayun, tak ada apa, dia cepat-cepat sebarkan kepada orang lain, cerita kepada orang lain sampai gegak gempita satu Malaysia ni. Satu Malaysia, Singapura, Brunei. Lepas tu kita ambil tindakan undang-undang kan. Gegak gempita semuanya. Kerana apa? Kerana kejahatan si pendusta ni lah. Dia tidak tabayun, dia tidak selidiki berita tu, kemudian disebarkan kepada orang lain. Orang ini pendusta, kata Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, ni undang-undang Allah. Kalau kamu langgar juga undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, fi qulubihim marad lah kamu, In ja'akum fasikum ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu benar-benar beriman, sekiranya datang kepada kamu orang fasik yang membawa berita, bawa saja berita, fatabayyanu, hendaklah kamu sebelum share, sebelum kongsi, sebelum cerita kepada orang lain, fatabayyanu dulu. Ni yang jadi masalah, alim pun bercakap, ustaz-ustaz pun bercakap, apa semua ni tanpa ada tabayyun, mana
akhlak kamu ya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dalam hadis ini cukup ya apabila kamu ya ceritakan ya apa saja yang kamu dengar, cerita kat orang ya. Dengar saja, cerita kat orang. Tak ada tabayun langsung. Ya, tak ada nak selidik berita tu betul ke tak betul, edit ke tak edit, dia tak fikir. Ya, dapat berita tu sampaikan. Cukup dengan itu kata Nabi SAW, kamu adalah seorang pendusta. Ya, jadi berhati-hati sahabat-sahabat sekalian. Ya, urusan ini bukan urusan dunia. Ya, semata-mata. Ya, kamu ingat selesai ya dengan kat dunia ni. Ya. Di sana ada raqib dan juga atid yang sentiasa mencatat ya kiri dan juga kanan, mencatat apa yang kamu katakan, apa yang kamu lontarkan, apa yang kamu share, apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu ya beritahu fitnah kepada orang lain, semuanya ya di bawah catatan ya malaikat raqib dan juga atid. Dan nanti ya di akhirat Allah Taala akan bertanggungjawabkan semua yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid atas perbuatan kamu sewaktu di dunia ya. Sepatutnya bila diingatkan ada ayat Qurannya ya larangan Allah Subhanahu wa taala disebutkannya hadisnya pula datang daripada mana? Saya petik daripada Jakin ni. Ya. Bagus ya. Di bawah tu tapi tetap terus je ya melemparkan fitnah, berita yang tidak ditabayun terus disebarkan ya. Maka inilah yang kita bicarakan ya. Imam Ibn Qayyim sebutnya dalam hati mereka ada penyakit fi qulubihim marad, dan marad yang disebut situ ialah penyakit syak dan juga ragu terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Ustazah nak beritahu ya, sepanjang pengalaman Ustazah merawat sakit ya lebih 20 tahun. Jadi apa yang Ustazah nak beritahu ya, kalau setakat penyakit kanser, penyakit ini ya alhamdulillah ya mudah dirawat. Tapi kalau saya kata kalau penyakit-penyakit sunnah semua ingat apa ya, kalau you pertama jumpa Ustazah kecuali penyakit dengki yang Ustazah tak boleh rawat. Ya sebab penyakit dengki ni ya memang apa kata bilang ni, hati sungguh busuk kan. Jadi kebenaran tu diorang tak nak. Jadi tempat itulah ya penyakit yang zahir itu sebenarnya mudah dirawat apabila manusia kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, dan insya-Allah mudah dirawat. Tapi kalau penyakit dengki ni astagfirullahalazim ya susah untuk dirawat. Jadi ya berhati-hati ya, jangan ya kerana benda tu kita sampai tak boleh nak tidur malam ya. Dan juga takut ya kita panggil orang tu gila, nanti gila tu pergi kat kita kan, malam tak tidur kan. Jadi dan juga ya, dan berhati-hatilah ya kita bila kita dengar daripada ini daripada Allah, ini daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita kena tolonglah ya, gunakan hati yang jernih, bukan hati yang taksub. Ya, bukan taksub pada makhluk yang lain selain pada Allah dan juga Rasul. Jadi ingat balik. Yang boleh menolong kita besok hari ialah di akhirat kelak ialah Rasulullah SAW. Kalau kita tidak berpegang teguh kepada apa yang boleh Rasulullah SAW, jangan nanti besok hari ini Rasulullah SAW, ini hadis Nabi, ini yang Nabi dah ingatkan. Jangan kalau awal-awal kalian berpaling dengan Rasulullah SAW, kerana kalian taksub ya, hingga ya tak nak tabayun dan sebagainya, takut besok hari di akhirat kelak, takut ya Nabi Muhammad SAW berpaling ya, takut sangat. Sebab kita nak berdepan dengan hari akhirat, kita perlu syafaat Rasulullah SAW. Jadi baliklah kepada Rasulullah SAW, banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Malam Jumaat ni banyakkan selawat, tanya pada diri kita ya, seorang ulama dia memberi manfaat ya, dia akan menenangkan jiwa seseorang, dia akan menenang, dia tidak akan bawa manusia hati yang busuk ya, tidak menjadikan orang yang kata yang kotor ya, tidak mengeluarkan akhlak yang buruk dan sebagainya. Itulah ya sebenar tugas ulama ya, dia bukan menjadi penghasut tetapi dia menjadi orang yang datang kepadanya bila dengar menjadi jiwa yang tenang. Dia bukan ketawakan orang, buruk sangka kepada orang, tanpa tabayun. Jadi sekian daripada Ustazah dan Ustaz ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Mudah-mudahan hari ini adalah mudah-mudahan hari Jumaat dah, kalau ikutkan malam Jumaat ni kan. Jadi mudah-mudahan ya Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dan kita sahabat-sahabat kita dilanda musibah dan sebagainya ya, sama-samalah kita muhasabah, berhati-hatilah ya. Kalau kita mendapat Allah Ta'ala tegur melalui kehilangan harta di dunia itu, supaya kita ya, itu adalah teguran Allah. Ya lebih dahsyat lagi takut ya, kita rasa amal kita, ibadah kita banyak ceramah dan sebagainya. Takut bila kita mati nanti tahu-tahu amalan besok macam itulah kita tengok tanah kita harta kita hilang, tapi besok hari di akhirat amalan-amalan kita semua
hilang, melayang dan sebagainya. Jadi berhati-hati dalam berkata setiap komen dan sebagainya, kerana kita akan dikembalikan dari Allah, kita datang kepada Allah juga kita kembali. Sekian daripada Ustazah dan Ustaz. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.